Perasan atau tidak, tetapi baru-baru ini ILIP ada mengeluarkan kenyataan media yang menyatakan Perpustakaan Negara Malaysia atau lebih dikenali dengan singkatannya PNM telah mengabaikan pembelian e-book tempatan 2 tahun kebelakangan ini. Isu ini juga akan menyebabkan ILIP terus tutup menjelang 2024 sekaligus menafikan akses kepada lebih 330,000 rakyat Malaysia yang suka meminjam e-book tempatan secara digital. Kemudiannya, PNM menjawab perkara ini dengan penafian dan menyatakan penyataan ILIP adalah satu dakwaan yang tidak berasas kerana pinjaman e-book masih tetap ada sehingga Februari 2024. Pada masa yang sama, PNM juga mengaku bahawa mereka tidak pernah sekalipun mengabaikan keperluan pangkalan data yang sememangnya relevan pada masa kini. Maksud sungguh sifat perpustakaan negara sehingga sanggup mengaku sedemikian. Terlebih dahulu, saya ingin terangkan bagaimana proses perolehan e-book tempatan melalui ILIP berlaku pada tiap-tiap tahun sejak 2013 di PNM. Secara ringkas, penerbit menawarkan pajakan lesen untuk akses e-book kepada perpustakaan untuk tempoh 3 tahun. Perpustakaan memilih judul-judul dan kategori yang dikehendaki untuk tahun akan datang dan e-book serta audiobook disajikan kepada pembaca di Malaysia pada tahun depan itu. Sebagai contoh, tahun 2013, PNM bersetuju untuk langgan 1,000 lesen. Maka lesen-lesen e-book ini akan bermula pada tahun 2014 dan luput pada tahun 2017 setelah 3 tahun berkhidmat. Tetapi lazimnya apa yang berlaku adalah setiap tahun judul baru yang lebih sensasi dan kontemporari dikeluarkan dan PNM akan langgan juga judul-judul terbaru ini. Untuk mudahkan fahaman, katakan pada tahun berikut iaitu 2014, jumlah judul e-book baru yang dipersetujui oleh PNM adalah 1,000 juga. Maka lesen-lesen ini akan bermula tahun 2015 dan luput pula pada tahun 2018. Akan tetapi, koleksi e-book dan audiobook untuk tahun 2016 akan berjumlah 2,000 judul. Jika PNM menambahkan lesen-lesen baru untuk tahun 2015, maka buat tahun 2016 jumlah lesen menjadi 3,000. Untuk seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sehinggalah proses ini menuju ke satu ekonomi digital yang berjaya bagi penerbit-penerbit tempatan walaupun saiznya kecil. Apa yang berlaku sekarang ini adalah pada ketika pinjaman e-book di PNM ILIP mencapai kemuncak, PNM tidak membuat perolehan lagi untuk e-book dan audiobook tempatan. Ini telah berlaku pada perolehan tahun 2021 untuk kegunaan melalui tahun 2022 dan juga perolehan pada tahun 2022 untuk kegunaan melalui tahun 2023. Maka lesen-lesen e-book yang anda lihat masih ada dalam ILIP adalah lesen yang terakhir perolehannya pada tahun 2020 yang akan luput pada Februari 2024. Selepas itu tiada lagi koleksi e-book dan audiobook tempatan melalui PNM ILIP. Jadi cuba ceritakan tak manakah dakwaan PNM bahawa mereka tidak pernah sekalipun mengabaikan keperluan pangkalan data yang konon-kononnya relevan pada masa ini. PNM kata ada lagi judul-judul sampai 2024. Sebab itulah tak payah pesan lagi. Jadinya penerbit dan penulis nak makan apa sementara nak menunggu tahun 2024 ini. Ya? Pada masa yang sama, cuba kita lihat penggunaan pinjaman e-book di PNM ILIP ini. Jelas ternyata melalui data raya yang transparan bahawa penggunaan PNM ILIP adalah sangat ramai bermula tahun 2016 dan mencanak naik ketika pandemik COVID-19 sehingga mencapai 261,165 pinjaman e-book setahun. Ramai pengguna yang merungut kerana lesen pinjaman tidak mencukupi. Kini rakyat Malaysia yang berdaftar dalam PNM ILIP sebagai pinjaman e-book adalah melebihi 330,000 patron. Jadi mengapa PNM hentikan perolehan pada tahun 2021? Dan tidak cukup setahun membuat demikian, mengapa mereka hentikan juga pada tahun ini? Secara lisannya, alasan yang diberikan adalah tiada peruntukan dan terlewat proses perolehan dan sebagainya. Mengapa penerbit dan penulis e-book serta kami memberanikan diri untuk menyuarakan perkara ini? Kerana ianya tidak masuk akal dan tidak rasional. Ya? Pertama sekali, mengapa sesuatu yang menerima sambutan yang begitu baik dan kepenggunaannya yang begitu tinggi diperlekehkan secara sistematik? Masa kita kecil dahulu, kita semua dididik supaya rajin berusaha sehingga berjaya dan hidup kita akan menerima ganjaran. Tapi dalam konteks ini, industri buku digital ini adalah seperti berusaha sehingga berjaya supaya boleh dihukum dan disabotaj. Siapa yang sanggup begini? Ya? Kedua, mengapa penggalan data yang lain, malah yang ada yang baru yang belum terbukti kepenggunaannya serta dari luar negara yang menyajikan penerbit antarabangsa masih menerima perolehan dan diutamakan?
Maka betullah dakwaan PNM bahawa mereka sentiasa berusaha melanggan pangkalan data yang sedia dan yang baru. Ya, apa yang dilupakan di situ adalah asalkan ianya bukan produk dan teknologi tempatan. Ya, mengapa penerbit digital tempatan dikecualikan walaupun ibunya jauh lebih popular? Yang itu kita nak perlu tahu. Ya. Ibu novel drama adaptasi yang sangat popular, ibu novel cinta, ibu agama, ibu motivasi, semuanya adalah terbitan digital tempatan yang melalui ILIP. Ya. Siapa nak baca jurnal dan buku orang putih banyak-banyak? Secara ini sungguh tidak adil. Ya. Ini adalah perpustakaan negara, bukan perpustakaan antarabangsa ataupun international library. It's national library. Tujuan kami bersuara adalah supaya jabatan kerajaan ini menjadi lebih transparan dengan kaedah penilaian dan logik di sebalik pemilihan pangkalan data yang dilanggar mereka, dan juga untuk menyelamatkan ILIP supaya rakyat Malaysia boleh terus membaca kandungan elektronik tempatan. Jabatan kerajaan harus mempunyai accountability dan tidak boleh senang-senang menafikan masalah sebegitu mudah sahaja. Walaupun saya teringin untuk mempolitikkan isu ini, memandangkan sekarang adalah musim pemilihan raya, akan tapi ini bukan masalah politik. Ini adalah masalah anggota-anggota kerajaan yang telah pun lama toksik dalam budaya kerjanya. Tukarlah pun pemerintahan berkali-kali, jika budaya seperti ini masih terterap dalam perpustakaan negara, maka gelaplah masa depan sains perpustakaan dan budaya membaca di negara ini.